A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ucapkan tuan kerusi acara yang berhormat Tuan Syafizan, betul kan? Betul nama kan? Syafiz, Tuan yang berhormat tahniah sebagai ahli parlimen. Itu juga seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, Tuan Imam, ketua-ketua kampung, ketua adat, ketua kaum, seterusnya semualah yang tak sempat saya sebutkan di sini sebab penganjur tak siapkan salutasi tu. Lain kali siapkanlah, berarak bukan main lagi, berkompang bukan main lagi, senarai tak ada kan. Tak mana pun, terima kasih banyak. Wow. Ucap terima kasih banyak datang kesudian mengundang saya kemari. Seronok saya datang. Cuma tadi diminta saya berceramah daripada pintu, saya tak pernah buat tu. Macam mana? Ingat penyanyi? Oh, katakan. Tapi tak apalah, nampak lain. Alhamdulillah ramai betul yang datang hari ni. Saya ingat 20,000 tak kurang ni. 20,000 kan. Apa pun, ialah bila disebutkan tentang azaman diam tak diam, kita telah pun berada pada tahun 2023 kan, dengan melabuhkan tirai 2022 kita masuk tahun 2023. Pelbagai kenangan pahit dan manis yang telah kita lalui, dan kini bila masuk pada tahun baru sudah tentunya kita berazam untuk membuat perubahan pada diri kita. Sebab bila sebut tahun baru, kita berubah tahun, tapi paling susah sekali adalah untuk mengubah diri kita. Dan bila sebut mengubah diri, sebenarnya telah disebut oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia sebut manusia bukannya tak boleh berubah, cuma kadang-kadang manusia dia tak nampak kenapa dia perlu berubah. Dia rasa dia okey dah, dia rasa dia baik dah. Kadang-kadang orang cakap berubahlah, apa masalah? Okey je, kenapa pula sibuk nak suruh berubah? Jadi itu antara masalahnya, sebab kita rasa kita tak perlu berubah. Sedangkan kita semua merupakan manusia biasa. Bila kata manusia biasa, kita terdedah daripada kelemahan. Dan bila terdedah kelemahan, banyak masalah-masalah yang kita buat. Tetapi sebaik-baik manusia yang mempunyai masalah, mempunyai kekurangan ini adalah bersedia berubah menjadi lebih baik. Seperti mana sabda Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan kita dalam ni dengan penuh yakin dan dengan penuh keazaman dan beraninya menyatakan alhamdulillah, sepanjang tahun 2022 itu memang saya tak ada dosa. Tolong angkat tangan. Memang tak berani lah kan? Tak berani. Tadi pun macam-macam dah kan, mengumpat macam-macam tadi. Nampak Samsul Samsul depan tingginya macam-macam sebut kan. Dalam TV nampak kecil aja, keluar besar pula, macam-macam. Saya sebenarnya baru 4 hari balik daripada Tanah Suci, baru balik pada umrah. Yang balik terus datang ke Kuching kan.
InsyaAllah besok balik dah kot. Dah sambunglah ceramah macam biasa kan. Seronok. Saya rindukan mi kolok dan laksa Sarawak kan. Jadi kalau hari ni setakat bagi lauk biasa-biasa tak payahlah ya, kan. Dahulu mana pula nak cari ni kan, lain pula menu hari ni. Tak adalah, saja saya okey je. Dalam hidup kita ni kejar 3 perkara, saya kata. Kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah hidayah, supaya kita dapat bezakan antara buruk dan baik kan. Bila ada hidayah, ada petunjuk, kita dapat beza yang baik, yang buruk. Jadi yang buruk kita tak buat, yang baik itu yang kita buat. Tapi kalau orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi ke masjid dia rasa buruk sangat, dia rasa nanti orang cakap apa pula, tak boleh pergi masjid nanti. Hari ini dia datang sebab Samsul Ubat datang. Tak pernah dia datang ke masjid, hari ini dia datang. Ada orang macam tu. Tengok siapa yang tak angguk tu, dia tu. Kan. Selama ni tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang sebab nak jumpa Samsul Ubat. Tapi janganlah rasa malu. Kalau aku tu tak pernah datang, tiba-tiba datang. Tak. Kita kena fikir, mungkin inilah permulaan yang baik buat kita di awal tahun 2023. Ada orang tu cakap, kenapa engkau ni tak pakai, tak tutup aurat dengan sempurna? Kenapa tak pakai tudung? Kenapa tak pakai baju yang besar-besar sikit? Yang janganlah sampai baju ketat sangat. Kenapa? Belum dapat petunjuk, dia kata. Dia punya gambaran petunjuk ni pada orang Semenanjung, saya tak tahu lah orang sini. Orang Semenanjung kebanyakan disebut belum sampai seru. Maknanya selagi tak accident terbalik kereta kedua daripada dia selamat, oh petunjuk dah sampai. Macam tu. Mujur tak mati terus kan. Ataupun tengah berenang-renang kat sungai tu, tiba-tiba buaya kejar, buaya dah gigit dah tangan sebelah, nasib baik terlepas, oh petunjuk dah sampai. Tapi kalau dah masuk dalam perut buaya tu, mana petunjuk dia? Jadi ingat, jaga aurat. Dalam Islam ajar kita tutup aurat, bukannya balut aurat. Tahu balut aurat? Dia pakai baju kurung, cantik, pakai tudung, tapi ketat sangat. Kadang-kadang budak-budak perempuan pakai tudung, selak sini, selak sini. Lepas tu pakai t-shirt ketat. Lepas tu dekat dada tu ada macam manik-manik tu, yang macam cahaya-cahaya tu, ada tulisan. Kita ni yang baru balik masjid, kenalah baca. Apa tulisnya tu? Rupanya dia tulis, apa tengok-tengok, apa nangga-nangga. Lepas dia kata astagfirullahalazim, dia pun menjeling, dia pusing. Dekat belakang ada tulis lagi, kalau nak cakap. Tengok tu masalahnya. Kita pun tegur, kenapalah pakai baju macam ni, dek? Mana kau beli ni? Pasar malam banyak, pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Tapi mak kita pakai untuk suaminya, tak apa. Kita ni dekat luar ni kan. Jadi kena jaga. Termasuk juga orang lelaki, kadang-kadang ambil gambar dia pergi gym, dia buat body, dia tunjuk sampai ke pusat, bergaris-garis ni semua kan, tunjuk-tunjuk. Tak boleh. Kena jaga, kena jaga. Itu pertama. Mengumpat macam tu juga, dah sedap sangat bercakap pasal orang, ya pun tak boleh juga. Tahu tak kenapa YB itulah? Kenapa dengan YB Syafizan? Contoh lah kan, ada je nak cakap pasal orang kan. Tapi cakap-cakaplah, saya okeynya, saya maafkan lah orang cakap pasal saya, semua tu pahala kan. Tapi yang bercakap tu dosa. Jadi jangan bagi pahala percuma dekat orang. Nak pula dalam ni, dalam Facebook tu, tu dah mula ambil gambar, pagak aja
Orang lelaki kurang yang ambil orang perempuan. Kalau tahu tadi bawa stand. Lepas tu penat kan. Ini salah kan. Lepas tu masuk dalam Facebook, alhamdulillah, alangkah baiknya kalau dia masih bujang. Macam tu ayat dia tulis. Dia tulis macam tu. Tak contoh. YB kahwin dah YB. Alhamdulillah, nasib baik YB pun dah kahwin. YB pun muka lebih kurang saya je nampak. Jadi alhamdulillah, tapi seronok tentang pusat ni sebab jauh. Pukul 4 pagi aku datang daripada ni. Pukul 4 pagi gerak pada Kuching. Bukan pusat tu Kuching juga. Pada Kuching ke Kuching, pening pada aku. Jauh ya Allah. Tapi saya teringat dulu, saya daripada Kuching pergi ke Seriaman. Masa tu jalan Pen Borneo tak siap lagi. Jalan tengah buat, ya Allah, berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bila lah nak sampai ni, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. 4 jam. Waktu betul bulan puasa. Sampai dekat sana dia hidang aku apa tu, berbuka puasa. Obor-obor. Tu makanan orang sini. Saya kata obor-obor. Lepas tu dia bagi saya satu lagi makanan, maybe apa, bubur pedas. Sampai isyak tak jumpa pedas. Rupanya bubur pedas Negeri Sembilan lain. Pedas Negeri Sembilan tu menyala. Dia sama. Tapi dia orang pun tegur, "Ai, sikit aja makan ustaz." Saya berbuka puasa memang tak makan banyak. Balik tu zikir lagi. Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sampai dekat Pasar Satok, aku balun mikolok 3 mangkuk. Makan sahur. Terus sekali. Ya, jadi itu yang pertama. Kan, cari hidayah. Yang kedua, kerja apa? Maghfirah. Mintalah ampun daripada Allah banyak-banyak. Kita kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa banyak. Kita tak sedar kita mengutuk orang banyak. Nak pula masa musim pilihan raya baru-baru ni, Allahu Akbar, segala macam dibantainya. Tu tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Cukup sudah. Dah habis pilihan raya, kita bersatu balik sebagai masyarakat. Bagilah peluang YB buat kerja. Bagi peluang, tengok YB macam mana kan. Macam tu lah kan, macam ni elok, semua sama. Adakah dia cakap kepada parti sekian-sekian saja boleh hadir? Tak ada. Semua dijemput hadir kan. Nak bergambar? Boleh. Nak bergambar dengan Samsul Debat, tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar apa RM150. Boleh, tak ada masalah. Ya. Tak ada lah, gurau aja. Jadi mana kata minta ampun dengan Tuhan banyak-banyak. Kita banyak buat dosa kan, kita buat dosa. Lepas tu kita dah minta ampun, ustaz, kita dah minta ampun, tapi kita buat dosa lagi. Minta ampun lagi selagi masih bernyawa. Itu sebabnya sebelum kita nak solat kan, sebelum nak solat kita sebut dulu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita kena mengucap dulu kalimah syahadah dahulu sekali sebelum kita solat. Sebab apa? Kita tak tahu antara waktu solat dengan waktu solat apa yang kita buat. Kadang-kadang kita cakap, jangan ambil gambar bertiga, nanti yang tengah-tengah mati. Selalu kita sebut kan? Jangan lalu bawah ampayan, nanti pendek umur. Nampak tu? Macam-macam, seolah-olah ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala yang boleh menentukannya. Nasib baiklah ada YB ni, kalau tak tahu habis matilah kita. YB itulah satu-satunya yang boleh tolong kita. Nampak ayat kita kadang-kadang kan? Jangan macam tu. Kadang-kadang kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Jadi banyak dosa. Kadang-kadang mengumpat lagi, mengata lagi. Tengok dalam TV hari Ahad pukul 11 pagi, ya Allah, tengok artis,
Ya Allah, kenapa macam tu? Nampak kan? Tengok drama pun marah juga kan? Drama apa tu? Alah, drama pukul 7 tu. Alah, saya tak ingatlah tajuk drama tu, lupa dah kan? Tengok tu, tapi kita mulut kita cepat dia bercakap, tak berguna punya, matilah kau. Kadang kita bercakap penghayatannya pada drama tu dahsyat betul, tapi tanpa sedar kita kadang-kadang mengutuk tu melampaui batas. Dah lah muka buruk, tengok kita cakap pula lagi kan Nabi ajar kita, kalau ada orang buat salah dengan kita pun, Nabi ajar kita jangan bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatannya. Dia buat salah, kita doakan dia semoga dia jadi baik, tetapi perbuatan dia tu kita tak suka, tapi orangnya jangan kita benci. Itu yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat daripada Allah. Sebab apa? Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk ke dalam syurga. Tanpa rahmat daripada Allah kita takkan masuk syurga. Tapi macam mana cara nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, caranya adalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Semak balik ibadah kita macam mana, solat kita macam mana, jaga solat ke tidak. Kadang-kadang lelaki periodnya tak berhenti. Orang lelaki datang bulan tak sampai-sampai ke masjid. Nampak tak? Kadang-kadang macam tu. Orang perempuan pun sama kadang-kadang. Lagi satu, semayang kita betul ke tak betul? Bacaan kita macam mana? Tu dia, belajar. Sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah ni ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Maknanya dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja. Salat Allah, tengok orang angkat takbir macam-macam, ada orang Allah. Dia ni guru silat kan? Ada tu Allah, Atromel, macam-macam cara. Ada orang tu dia kena tarik belakang, Allah, tu kali baru sampai. Ada macam mana kan? Tu sebab kena belajar. Bacaan pun, bacaan yang paling basic. Bayangan kita sekarang ni di Malaysia ni sampai ke tahap umur 50-60 tahun masih lagi peringkat memperbetulkan Fatihah kan? Sebab Fatihah tu mustahak. Kalau Fatihah kita tak betul, maka tak sah solat kita. Macam mana? Tu sebab kena belajar ya. Ikhlas, kemudian perubahan pada perangai. Kemudian apa dia? Kemudian mestilah dimulakan dengan niat. Karena bukan semua orang datang pergi masjid semayang untuk niat kerana Allah. Datang semayang dah ni, saja aku semayang hari ni sebab YB ada, contoh kan. YB tak nampak pula aku pergi masjid, dia kata. Kadang-kadang ada orang macam tu, saja aku datang pergi masjid ni sebab nak jumpa imam. Sebab apa? Nak minta imam tolong sign dokumen. Kadang ada orang macam tu, seperbetulkan. Itu sebab kadang-kadang dalam semayang kita tak dapat khusyuk. Sebab apa? Sebab dalam semayang kita jumpa barang hilang. Allahu Akbar, atas meja rupanya, baru ingat. Allahu Akbar, lah lupa jahit tepi. Teringat baju yang dia jahit tadi belum jahit tepi lagi. Allahu Akbar, air tak tutup lagi. Ingat pergi tutup air dulu. Pagi tadi sembahyang subuh, Allahu Akbar, jadi ke tidak Samsul Debat datang? Pagi tadi dah bincang. Bayangkan semua sebab kita sembahyang bukan lama pun, tak lama, tapi terlampau banyak fikir perkara-perkara lain. Itu masalah dia kan? Tentu. Dan begitu juga puasa. Tak lama lagi nak puasa kan? Perasan tak? Orang perempuan nak boleh tanya, tahun ni tema kalau apa? Kan? Saya dah siap baju saya, baju batik Sarawak. Saya minggu ni pakai baju batik aja. Kan? Jadi mana kata dah siap dah. Puasa macam mana? Orang puasa dia pun puasa kan, tapi puasa dia macam mana?
puasa sepuasa-puasanya, semayang tidak, apa tidak, puasa je. Dia puasa dia untuk makan nanti. Lepas tu sibuk tanya soalan yang sama tiap-tiap tahun, mengharapkan jawapan yang berbeza. Batal tak kalau korek tak hidung? Betul dia tanya. Kalau korek hidung batal tak? Dia tanya. Jadi adalah yang cakap tak boleh korek hidung, batal. Ni selsema ni dah banyak dah berkerak-kerak dah ni, sebab panas kering kerak dah terkeluar-keluar. Jangan. Habis lubang hidung dah tersumbat ni, bernapas pakai lubang sebelah lagi. Lepas tu terlelap, belah sini pula kering, dua-dua dah tertutup ni, dah terkeluar-keluar je. Melambai je. Macam mana, boleh tak? Kalau setakat nak bersihkan, boleh. Bersihkan, ambil air bersih, dah. Tak usahlah. Janganlah datang fitnah. Kenapa kau tak buang tu dekat hidung kau tu bergantung? Sesungguhnya aku berpuasa. Nak bersihkan boleh, jangan dijolok saja, dijolok sampai hilang mata hitam tu. Dia punya seronoknya tu kan, tu jangan. Sampai hilang dia berada di alam khayalan kan. Jadi betul puasa. Kemudian apa lagi? Zakat. Berapa ramai orang 31 Disember 2022 hari tu, lah hari akhir nak bayar zakat, terlupa nak bayar zakat. Zakat pendapatan, zakat simpanan. Ni orang perempuan. Zakat emas tak padan dengan tua, gelang kaki pun pakai lagi. Kereng. Nak berjoget dan cerita Tamil apa? Contohlah. Boleh pakai, tapi pakai tu ada kiraan dia. Kalau yang kita simpan di rumah pun ada kiraan dia. Kena bayar. Orang perempuan jangan disematkan barang kemas, kita masuk neraka sebab tak bayar zakat. Itu sebab orang perempuan kalau rasa tak nak bayar, jangan pakai, simpan barang kemas banyak-banyak. Minta duit aja dengan suami. Abang, saya tak nak minta barang kemas pun pada abang. Abang bagi duit pun saya pun suka dah. Macam tu je kan? Kalau abang betul-betul nak bagi emas, jangan besar-besar, kecil-kecil pun tak apa, paling tidak pun Habib jual. Macam tu. Menong suaminya. Betul. Jadi makna kata tolong zakat. Kemudian apa? Haji sekiranya mampu. Siapa yang baru daftar hari ini nak pergi haji, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2137. 2137. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Dah mati hidup dah boleh pergi lah, belum mati balik. Betul lah. Jadi mana kata berusahalah kita. Jadi dalam kehidupan kita dengan masyarakat, itu sebabnya kita hendaklah membersihkan diri kita. Amalan kita ni mana benda-benda tak baik kita kena buang, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap dari kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, iaitu untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Maka berdasarkan ayat ni, tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Apa amalan kita sebelum ini. Jangan kita jadi orang yang leka dengan dunia. Leka je kan? Orang bersedekah, dia tak sedekah. Orang beribadah, dia tak beribadah. Kita kena tengok, adakah kita sudah siap bekalan kita. Berapa ramai orang di atas dunia ni seolah-olah bersiar-siar, melancong di atas dunia, berjalan-jalan satu dunia, berjalan-jalan, relax, suka-suka, gembira dan sebagainya. Tiba-tiba bila nyawanya dipanggil, barulah dia perasan yang bekalannya nak dibawa pada hari akhirat. Tengok dalam bekalannya masih lagi kosong. Itu yang kita takutkan. Tuhan bagi peluang dekat kita. Malam tadi berapa ramai yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur, terlelap tengok drama Nuha dan Adam.
Jahat betul Adam ni, dia kata. Kesian melur untuk Firdaus. Kenapa lah Firdaus ni bodoh sangat, dia kata. Baik betul melur tu, contoh kan. Lepas tu terlelap. Bila terlelap, air pun sampai. Terima kasih banyak. Timing ni betul tak? Bila terlelap, tertidur, pagi-pagi tadi terjaga. Kita terlupa minta panjang umur. Pagi tadi Tuhan hidupkan kita lagi, dan bila hidup pagi tadi tak ada siapa pun kecewa. Alah, kenapalah hidup lagi ni? Tak ada kan? Semua dengan gembiranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah dipanjangkan umur, apa yang kita buat? Alhamdulillah, hari ni kita datang, pagi ni kita mulakan pagi tadi berselawat, dengar sedikit nasihat daripada yang berhormat. Lepas tu dengar pula ceramah pada Samsul Debat. Ini namanya majlis ilmu. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu kan? Betul, dapat dengar. Saya ni adalah penceramah yang paling sporting dalam Malaysia. Saya tak kisah kalau ada siapa-siapa nak tidur, tidurlah. Saya tak kecil hati pun, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang yang bagi ceramah tak boleh tidur. Pernah tengok orang ceramah macam tu? Pernah tak? Tak pernah tengok kan? Itu sebab pahala yang dengan ceramah ni pun berbeza-beza. Mana sama orang yang duduk tengah dengan orang sandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh, janganlah beralih, ni contoh je. Tu yang duduk kat tiang tu, bertuah tu. Bertuah betul. Contohlah. Pahalanya beza-beza. Kan? Saya tak kisah siapa nak tidur, tidurlah. Jangan ditahan-tahan mata tu. Kadang-kadang kat rumah ada bantal, ada aircon, ada kipas, susah nak tidur. Tapi dalam majlis ceramah, tegak-tegak dah boleh tidur. Tidurlah. Saya takkan mengatakan, tu kenapa tidur? Saya takkan buat macam. Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Tidurlah. Cuma satu je permintaan saya. Nak tidur, cuma tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Ya? Kalau ganggu orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama. Ya? Jangan risau. Okey je saya. Tapi bila kita datang ni, semua Allah Ta'ala bagi pahala. Malaikat catat pahala untuk kita. Itu sebabnya kalau dengar, sebab bila dengar ceramah ni, bukan semua orang boleh dengar sampai habis. Ada orang ada penyakit, kejap-kejap nak pergi kencing, jangan pergi kencing. Ada orang kejap-kejap nak berlari keluar, dia nak pergi bersugi, sugi berapi. Kata Pak Su Samsul rau-rau, sugi berapi. Kan? Itulah tu saya kata tadi. Bukan semua orang boleh tahan. Semua kena sabar. Sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Daripada pagi tadi kucing terus nak pergi ke pusat. Nak pergi ke pusat ni, berhenti sekejap sembahyang subuh. Kalau tak sabar, tak berhenti. Tak payahlah, nanti lambat ni terus ke pusat. Tak berhenti. Dekat Kampung Sabal Jaya apa tadi. Berhenti dekat sana tadi. Alhamdulillah, dekat masjid tu ada seorang dalam tu. Jadi kami pun datang. Tapi dia orang dah selesai subuh, mungkin orang dah balik. Kami pun masuk semayang. Kena sabar untuk taat perintah Allah. Puasa contohnya, kena sabar. Kalau tak puasa memang breakfast. Kan? Kalau tak sabar memang kita makan pagi. Tapi kena sabar. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Mengumpat kan seronok kan?
Lepas tengah mengumpat, kau tahu tak, dengar-dengar kan Samsul debat tu begini-begini. You go. Ish, betul ke macam tu? Betul. Yang seorang tu pun datang. Hish, tak baiklah kau ni mengumpat berdosa. Macamlah kau tu baik sangat. Dah kena dah. Kena sabar. Memang aku bukannya baik pun, tapi anggaplah ini usaha aku nak jadi baik. Macam tu. Dan yang ketiganya, sabar untuk menghadapi ujian dan dugaan. Ujian dan dugaan antaranya apa? Ujian kena duduk dekat atas simen sejuk, kaki berlipat, seronok tengok orang tu dapat berlunjuk. Contoh, tak apa, lunjuklah. Saya tak cakap sesiapa pun, ni contoh aja. Kan? Nak buat macam mana? Sakit lutut. Kan? Kita tengok, untunglah orang tu dapat duduk dekat kerusi. Rezeki. Sakit lutut. Betul tak tu ujian tu? Ada orang tu pula apa? Saya cerita, ada seorang sepupu kepada ibu saya. Dia nampak ada orang kemalangan, aksiden. Dia melintas jalan nak pergi tolong orang yang aksiden. Bila dia nak tolong, dia pula kena langgar aksiden. Dan bila dia aksiden, 3 bulan dia tak sedarkan diri. Bila dia sedar, apa yang berlaku? Badan dia, kaki dia, tangan dia semua okey, berjalan macam biasa, bercakap macam biasa. Satu saja nikmat dia Allah Ta'ala tarik. Lidah dia hilang deria rasa. Bayangkan, sikit ujian yang Allah Ta'ala ambil. Waktu mula-mula dia makan, dia buang pinggan dia sedih sangat sebab dia makan tak rasa apa. Macam biawak lah, telan. Saya tak tahulah biawak tu rasa ke tak pernah tanya pula biawak, kau ada rasa ke tak pernah tanya kan. Tapi macam tu lah, dia makan aja, dia makan tapi tak ada rasa apa-apa. Apa perasaan kita sekarang ni boleh rasa masin, boleh rasa masam, boleh rasa manis, boleh rasa pedas, boleh rasa pahit, tapi lidah dia tak rasa apa-apa lagi. Itu pun ujian. Ujian kematian suami. Memang menurut kajian di Malaysia, suami mati dulu. Cuba tengok tadi, aku heran yang main kompang tadi perempuan, heran aku tadi. Laki ramai mati dah. Salah Allah, ala Muhammad tadi kan. Semangat orang perempuan tu tadi. Makin aku lalu makin kuat dia pukul. Gong. Dahsyat betul. Tapi memang betul. Saya pergi dekat pusat aktiviti warga emas di Negeri Sembilan. Saya pergi kan. Saya masuk dalam dewan tu semua orang perempuan. Lah. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki ramai mati dah. Dia kata mati dah. Jadi orang perempuan mana yang masih ada suami, layan sebaik-baiknya. Sebab kita tak tahu bila hari akhir mereka. Dan saya nak tanya, berapa ramai ibu tunggal? Angkat tangan. Ramai lagi lah yang ramai lagi suaminya ada lagi. Sekali lagi, berapa ramai ibu tunggal? Tak ramai sini. Oh, alhamdulillah. Gembira je ibu tunggal. Gembira. Tapi betul, jaga suami baik-baik. Kadang-kadang tanyalah orang yang dah jadi ibu tunggal, susah bila tak ada suami. Sebaiklah anak dah besar-besar. Tapi kalau ada jodoh lagi, jangan tolak ya. Hari tu ada seorang lelaki tu umur 85, kahwin dengan isterinya umur 35. Romantik suami tu. Dia suapkan makan. Abang, itu telinga dia. Ni ambil macam tu. Salah, dia tak nampak, tak perasan. Sini 85 terang mata lagi, tempat lain. Kan? Layan suami. Kadang-kadang benda ni ujian tu untuk suami. Orang lelaki kena puas sabar orang perempuan ni. Menjawab tetap menjawab. Degil aja. Kan? Jaga suami baik-baik. Faham tak faham orang perempuan? Nabi, waktu Nabi tengok dekat dalam neraka ramai orang tahu, tapi melawan tetap melawan.
Azam tahun baru buat baik dengan suami. Jaga mata. Tahu jaga mata suami? Pakai cantik-cantik. Berhentilah pakai baju binatang ni. Baju kelawar tak habis-habis. Suami balik dia cari habitat. Kalau ramai anak perempuan nak berapa ekor kelawar gini. Betul. Pakai cantik-cantik untuk suami. Ini nak datang dengan ceramah, bukan main lagi pilih baju, gosok baju, tudung, jaga macam ni, tarik sini, zap, lempar, tarik macam-macam kan. Lawa-lawa untuk suami, jaga mata. Biar suami tengok, cantik sangat hari ni, kenapa ni? Nak masak. Nak masak pakai cantik-cantik, macam tu. Tanyalah suami, abang suka saya pakai apa dekat rumah? Cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa, jangan pakai. Dekat rumah kan. Abang cakap lah betul-betul lah. Yelah. Abang suka tengok kau pakai telekung. Sambil masak tu, korang kembang pakai telekung masak tu. Contoh, ni telekung untuk masak, ni telekung untuk apa? Macam tu lah kan. Yang kedua, jaga apa? Jaga hidung. Maksudnya wangi-wangi. Ni dah lah tak wangi, selalu sangat melepaskan gas karbon dioksida tu. Asyik buang angin aja depan suami. Berat, sorry, la ilaha illallah. Suami dah macam ni dah, pengsan. Ya, wangi-wangi, pakai minyak wangi. Itu pun sunnah tu, wangi-wangi. Suami balik je, Assalamualaikum, cepat-cepat capai, sak, Baygon spray, Fumakila, Shiltok, pakai. Hai, lain macam bau, musim denggi bang, kata macam tu. Yang ketiga, jaga apa? Jaga perut. Apa maksud jaga perut? Masak sedap-sedap untuk suami. Pagi telur mata kebau, tengah hari telur dadar, malam telur masak kicap. Suami kata, bau hanyir mulut aku, dia kata. Dah kenan biawak dah aku ni makan telur je, dia kata. Tak apalah, apa yang suami suka makan kita masakkan. Macam Samsul Debat kan, nak datang sini, tak ada pun orang pusat tanya saya suka makan apa. Saya rasa tak ada harapan ni. Lauk saya memang tak ada hari ni rasanya. Tak ada. Saya syukur aja dapat macam mana kan. Saya bukannya cerewet sangat, tapi kurang-kurang udang kan. Sebab saya dengar kawasan ni udang besar-besar. Takat roti canai kat sana ada kan. Jadi belajar bersyukur. Okey, jaga perutnya, masak sedap-sedap. Tahu, lepas tu bila makan kadang orang perempuan kena sabar. Bila masak tak masak, maaf, kita pun letak kan. Kita letak ikan, kita letak sayur, kita letak macam-macam. Sekali kita dah duduk ni, suami tanya, telur dadar tak ada ke? Masa tu dah mula marah. Kita dah masak macam-macam masak dah. Telur. Jangan macam tu. Kadang-kadang cakap lembut tapi maksudnya kasar. Telur dadar tak ada ke? Tak cukup ke telur yang ada? Janganlah macam tu. Tak cukup ke? Bukan. Bila suami kata telur dadar tak ada ke? Oh, abang nak telur sekejap. Dia pun masak zap abang. Khas untuk abang. Dekat telur tu siap tulis I love you. Macam tu lah. Jaga perut. Dan yang keempat, jaga telinga. Cakap yang dia suka. Suka tengok abang hari ni handsome. Suami pun cakap, suka tengok isteri abang hari ni cantik betul. Saya nak pergi Samsul Debat punya ceramah ni, lawa betul pakai. Pakailah lawa-lawa macam ni hari-hari. InsyaAllah bang, untuk abang. Oh, macam tu.
Iya, baru betul. Manja je. Lepas tu yang tua-tua ni kadang-kadang naik motor dengan suami, naik peluk. Kan? Ini naik motosikal pegang besi. Waktu maghrib tu terbang-terbang telekung, dah macam langsui dah. Kenapa naik motosikal pergi ke masjid pegang, tak boleh peluk? Kenapa tak peluk suami? Kenapa tak peluk suami? Naik motosikal pergi masjid, kenapa tak peluk suami? Apa dia? Batal wudu. La ilaha. Kan berlapik. Aku suruh peluk, bukan seluk. Peluk. Faham? Kalau kau seluk memang Willy motosikal. Jangan. Atau berpegang dekat bahu je. Rap. Suami bawa motor tersemangat, semua orang dia horn tin. Iya, betul. YB macam tu lah. YB hari ni bawa orang rumah tak YB? Ada rumahnya. Mana orang rumah YB? Ramai pula yang angkat tangan. YB orang rumah berapa orang YB? Mana satu? Yang mana? Ya. Orang rumah YB dia malu, dia menyorok balik tiang. Bagus. Tak, betul. Amalkan tu. Nanti besok kejap-kejap bila suami dah tak ada, kenapalah dulu aku tak buat macam tu. Ya. Kita ni tak tahu, tu sebabnya kita tengok fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Nampak? Anak makin besar, seorang-seorang keluar pada rumah. Nampak tak? Rumah makin besar, bukan orang makin ramai tau, orang makin tak ada. Kan? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Nampak? Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Nampak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Alhamdulillah di kampung pusat okey, ni di bandar-bandar tak kenal jiran sebelah rumah dia, tak apa siapa. Lepas 3 tahun baru tahu jiran dia Samsul Debat. Bayangkan. Apa lagi? Minuman, air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Belajar semakin mudah. Dekat internet boleh belajar. Guru semakin tidak dihargai. Nampak? Jawatan semakin tinggi, tetapi kearifan semakin kurang. Itu sebab sekarang kita perlukan YB yang muda-muda. Kadang-kadang bukan kata yang tua tu tak bagus, tapi yang dah lama tu patut bagi peluang pula yang baru. Macam YB ni, tengok senyumnya pun jelas. Senyumnya, kadang-kadang dia senyum rupanya, tapi dah tua tu tak nampak senyum. Kadang-kadang tak adalah, kan? Maksud saya pemimpin-pemimpin baru, alhamdulillah, macam tu yang kita nak, kan? Jadi makna kata pengetahuan tu penting dah sekarang, ilmu. Dan begitu juga teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Jadi itu sebabnya penting kita renung-renungkan. Sebab hidup kita ni sementara. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Apa yang nak kita sombongkan? Buang 3 penyakit hati dalam dunia ni. Pertama, dalam diri kita ada penyakit apa? Tamak, buang. Jangan ada tamak. Jangan ada tamak. Semua kita nak ambil, semua jangan tamak. Macam contoh nanti kalau ada makanan, jangan berebut-rebut, ambil bahagian masing-masing saja.
Tak usah ambil lebih, sebab nanti kita ambil hak orang lain. Nampak tak? Kadang-kadang masjid dia tak sangka pula ramai macam ni. Dia dah prepare 300, bukan 500. Kita ambil je lah bahagian satu cukup. Jangan kita fikir kat rumah tu berapa ramai lagi tak pakai. Jangan macam tu. Yang datang saja ambil. Macam tu. Jangan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak orang perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Kongsi siapa? Faham ya? Faham tak? Setuju tak? Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Hidup dalam dunia jangan sombong. Kita dekat kampung-kampung kita ni tegur. Tin hon, Assalamualaikum, apa khabar? Tegur. Dekat kedai-kedai jumpa, tegur. Dah makan belum? Jom lepak makan sama. Jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan nama kita, pangkat kita. Sampai masa pencen. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang. Ada jawatan tinggi dalam pejabat kerajaan. Ada berapa? 80 orang penguatkuasa bawah saya. Saya ada 10 orang bailiff. Saya ada 20 orang pembantu takbir. Saya ada 2 PA, seorang Melayu, seorang India. Sampai masa saya pencen, saya tunjuk kad pesara saya dapat 10% diskaun masuk hotel. Dia kata, sampai masa kita akan melepaskan jawatan kita, semuanya pinjam-pinjaman saja. Kan? Jadi apa kita nak belagak dengan apa yang kita ada? Tak usah. Macam YB kan, YB jadi yang berhormat, dia pun sedar dia akan pegang selama mungkin 1 penggal 2 penggal, kemudian mungkin dia akan beri laluan pada orang lain pula. Dia sedar hakikat tu, sebab tak ada siapa pun pegang ini aku punya. Tak boleh sombong dengan suara. Sampai masa suara kita akan pudar. Ada orang tu penyanyi hebat, masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri dah tak boleh nyanyi. Bukan kata lagu orang lain, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Nak cakap apa? Zaman itu akan berlalu. Nak sombong dengan apa lagi? Dengan harta kekayaan. Sampai masanya dia akan kehabisan. Sampai masa paling tidak walaupun banyak tak habis. Sampai masa kita mati tak boleh bawa masuk dalam kubur. Silap-silap yang banyak harta ni lagi teruk, keluarganya bergaduh berebutkan harta yang ada. Kan? Itu yang kedua. Dan begitu juga yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kan? Ada je tak puas hati dengan orang. Orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni jahat, orang ni itu, orang ni ini. Jangan dengki-dengki. Kan? Orang ni tak betul. Contohlah macam yang berhormat kita ni dah jadi ahli parlimen kan. Bagi sokongan pada dia. Bagi peluang, mengadu pada dia, minta tolong dia buat apa yang patut dia buat. Sebab dia berkhidmat kepada kita sekarang. Ini kalau kita asyik bergaduh sampai bila ibu nak buat kerja? Masa bila orang semua nak mentadbir? Bergaduh 24 jam. Cukup-cukuplah orang Malaysia ni politik, pening kepala. Dah masanya kita membangunkan negara. Oh ayatnya. Kita membangunkan negara. Cukuplah bergaduh sampai bila pun tak selesai. Nak pula Sarawak ni unik. Sarawak ni terdiri pada pelbagai suku kaum. Kan? Tapi kita boleh hidup dengan aman dan tentram. Ini sangat dicemburui oleh negara-negara luar. Itu sebabnya kita kena pertahankan kemakmuran dan keamanan yang ada dalam negara kita. Jangan kita gaduh-gaduh. Ya? Seronok tengok. Boleh ni silap-silap. Kadang-kadang bila buat program macam ni, masak ramai-ramai, masak rami-rami. Kan? Sama-sama siapkan. Walaupun tak tanya Samsul buat suka makan apa, tak kisahlah, jadi masak rami-rami. Kan? Masak sedap-sedap. Jadi makna kata kesatuan tu ada wujud. Dan begitu juga dalam hidup kita ni, nak selamat dalam menepani fitnah akhir zaman. Sebab tajuk kita ni ada cerita pasal fitnah akhir zaman. Sebab kita kena faham dalam hidup kita ni, kita kena ingat kita ada 6 zaman. 6 zaman. Zaman pertama zaman Nabi.
Kedua, zaman sahabat. Ketiga, zaman kejatuhan kerajaan Islam. Keempat, zaman fitnah. Kelima, zaman kebangkitan kerajaan Islam. Dan yang keenam, zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana fitnah lebih dipercayai oleh orang daripada perkara-perkara yang betul. Itu sebab kita kena hati-hati. Dan sebenarnya fitnah ni, kita jangan ingat fitnah ni merupakan fitnah menceritakan perkara yang tidak betul tentang seseorang sahaja. Tapi fitnah ni dari segi Islamnya, maksud fitnah adalah ujian dan dugaan. Itu sebab dikatakan kan, fitnah ni antara tanda-tanda fitnah akhir zaman, yang pertama, pendusta dipercayai. Orang-orang yang berbohong lebih dipercayai daripada orang yang bercakap benar. Itu yang pertama. Kedua, orang yang jujur akan didustakan. Orang yang cakap benar, yang tu pula yang tidak dipercayai, dia pula akan dijatuhkan kerana dia bercakap benar. Yang ketiga, amanah diberikan kepada mereka yang tidak amanah. Bagi jawatan jaga duit pada orang yang tak boleh jaga duit. Contoh, bagi orang tu jadi bendahari, kira-kira pun tak pandai. Macam mana? Keempat, orang yang jujur itu akan dijatuhkan, dikhianati. Yang kelima, orang yang tidak berilmu dibiarkan menguruskan perkara-perkara umum. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam zaman fitnah ini juga tuan-tuan dan sekalian, perpecahan akan berlaku dengan sangat dahsyat. Itu sebab selagi boleh kita untuk menjaga masyarakat, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Ada program-program macam ni, jemput hadir beramai-ramai. Jangan kita sakitkan hati jiran, jangan kita susahkan jiran kita. Bermuafakat, berbincang bersama-sama. Bila ada kenduri kenara, kita sama tolong menolong. Jadi orang yang berbaik dengan jiran ini, itulah yang akan diukur tahap keimanan dia. Tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian, macam yang saya sebut tadi, dunia ini sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Pertama, jawatan, kuasa, sementara, sampai masa kita akan serahkan kepada orang lain. Kedua, harta kekayaan, sampai masa dia akan habis, juga akan diserahkan kepada orang lain. Dan begitu juga ketiga, pasangan kita juga sementara sifatnya. Itu sebabnya berpimpin tangan dalam keluarga, bersama-samalah menuju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejarlah akhirat, jangan kejar dunia semata-mata. Sebab apa? Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah ada beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia, dapat sikit saja, akhirat langsung tak dapat apa. Itu sebab pentingnya. Itu sebabnya penting kita sedar, tengok diri kita, di mana kita berada. Dunia ni kita jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Kadang-kadang elok dengan ceramah, balik-balik dah tak bangun. Kenapa dia? Meninggal. La ilaha illallah, ya ke? Patutlah semalam aku dah cakap, jangan duduk kat tiang tu. Contohlah, contoh. Ini contoh ya. Saya doakan semua panjang umur ni. Ini contoh aja. Kan, aku dah cakap dah semalam, patutlah dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Jangan macam tu. Semuanya daripada Allah. Doalah, berdoalah banyak-banyak. Itu sebabnya saya kalau hari lahir saya doa macam mana? Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu doa dia. Sebab apa? Panjang umur dengan kebaikan, biarlah daripada panjang umur menyusahkan orang. Murah rezeki dengan keberkatan. Duit banyak tapi berkat, itu yang penting. Sikit pun berkat. Ini kadang duit banyak tapi tak berkat, buat apa? Itu sebabnya 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama apa dia? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit yang dia dapat dia cukup, banyak yang dia dapat dia boleh sedekah dengan orang lain. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia.
Kalau ada masalah, memang rumah tangga ada masalah, tapi boleh diselesaikan dengan baik. Bincang baik-baik, boleh selesai. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Menangis tengok anak, ya Allah bang, anak kita dah konvo bang, ya Allah. Konvo tadika masalahnya. Tak apalah kan. Yang keempat adalah apabila suasana di tempat kerja, suasana dalam masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Kemudian yang kelima, apabila keadaan kita mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk ya. Yang order online tu tak payah kira lah. Itu memang hari-hari datang. Dan begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita fikirkan tentang fitnah akhir zaman, sudah tentunya kita akan rasa berat terhadap tanggungan agama. Maka adalah silap jika kita katakan sekarang ini sebagai zaman fitnah, tapi kita masih lagi mengejar dunia. Maka didik diri kita untuk mengejar akhirat, didik hati kita untuk mendahulukan kemenangan di akhirat daripada kemenangan di dunia. Didik diri kita untuk beribadah banyak-banyak kepada Allah SWT. Didik diri kita dengan keluarga kita agar berada di dalam suasana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, dengar penutup lega terus, tagak dia kan? Saya nak membaca satu gurindam khas untuk orang-orang pusat. Dah bersedia dah sebagai gurindam penutup. Di dalam hidup manusia yang penting adalah berkat. Bila hidup kita berkat, diri akan selamat. Apabila diri selamat, rumah tangga jadi selamat. Apabila rumah tangga selamat, masyarakat pun jadi muafakat. Apabila masyarakat muafakat, negara kita menjadi kuat. Bila negara menjadi kuat, negara luar pun jadi hormat. Apabila negara luar hormat, permusuhan jadi tersekat. Apabila permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Apabila pembangunan meningkat, kemajuan pun menjadi pesat. Tetapi awas, apabila pembangunan meningkat, kemajuan menjadi pesat dan tampak bangunan bertingkat-tingkat, maka di tengah itu tempat maksiat tumbuh macam ulat-ulat. Apabila tempat maksiat tumbuh seperti ulat, ketika itu manusia mula mengubah tabiat. Bila manusia telah mengubah tabiat, ada yang jadi lalat, ada juga yang menjadi ulat. Apabila manusia sudah jadi ulat, salat pun makin hari makin berat. Bila orang salat makin berat, orang baik boleh menjadi jahat. Bila orang baik menjadi jahat, orang miskin banyak yang mahu kaya cepat. Bila orang miskin hendak kaya cepat, orang tua juga mahu mati lambat. Apabila orang tua mahu mati lambat, mungkin dunia ini sudah dekat dengan kiamat. Yang lelaki, anak-anak mudanya pakai seluar ketat, semuanya hendak tunjukkan yang sendat-sendat. Bila berjudi, mereka percaya pada unsur khurafat, tapi hidupnya tetap saja melarat. Sudah lupa bahawa adanya akhirat, sampai-sampai giginya pun lupa ia sikat. Yang perempuan pakai baju kecil seluar super ketat, dia juga pakai baju ketat, sangat suka menunjukkan pusat, hingga tak pedulikan lagi batas aurat. Pakaian yang singkat-singkat, sampai-sampai ketiaknya jadi sering terlihat. Bila sudah jadi macam ini, siapa lihat pasti tercegat. Salah gaya boleh menjadi gawat, namun mereka kira ini gaya terhebat. Tinggal jauh, marilah mengirim surat. Bila berdekat, jangan lupa tangan berjabat. Tapi jangan gaya lawan dipeluk erat, berjadi nafas naik tersekat-sekat. Tak peduli agama dan juga adat, tak takut Allah dan kira yang bodoh dengan akhirat. Yang penting senang dengan yang diperbuat. Akhirnya perut kempis pun boleh menjadi bulat. Bila perut kempis sudah menjadi bulat, maka lahirlah anak-anak yang bejat. Bila anak-anak sudah bejat,
ketika itu kita lihat bayi dibuang di sebarang tempat, maknanya ketika itu terlihat iblis senang dan melompat-lompat. Dia sebut sekarang manusia sudah masuk jerat kerana manusia telah tersesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh kerana itu, wahai para sahabat, marilah kita terus saling mengingat bahawa dunia makin hari makin singkat. Esok atau lusa mungkin kiamat, dan ketika itu kita semua akan berangkat menuju ke negeri akhirat. Di sana kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat. Umurmu panjang, tapi bila mahu ibadat? Zaman mudamu, apa yang telah kamu perbuat? Harta bendamu, dari mana kau dapat? Ilmumu, adakah bermanfaat? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-samalah kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan dunia ini sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Belajarlah bersyukur. Jaga 5 perkara: sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. InsyaAllah selamatlah hidup dunia akhirat. Saya ulang balik: sabar, syukur, tawakal, redha dan ikhlas. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Tuhan menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT, menkurang mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul Dabat atas ceramah beliau sebentar tadi.